Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa mustafahu min khirati khalqihi wa habibuh. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ghummah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Jadi, Alhamdulillah, kini anda sedang mengikuti program Indahnya Ramadan di Akademi Al-Mukarramah. Jangan lupa subscribe channel YouTube Akademi Al-Mukarramah, like, share dan komen, dan tekan butang loceng untuk terus dapatkan video-video terbaru dari kami. Tajuk yang kita akan bincangkan pada hari ini, insya-Allah, ada dua tajuk yang berbeza tapi boleh nak dikaitkan antara satu sama lain. Tajuk yang pertama adalah tentang niat puasa dan tajuk yang kedua adalah tentang bagaimana puasa boleh nak membendung syahwat. Jadi sebelum kita nak bincangkan tentang niat puasa, kita perlulah kita cerita sebanyak sedikit tentang niat dahulu. Niat secara umum. Jadi tanpa melengahkan masa, saya bacakan hadis yang pertama. An Alqamah bin Waqqas Al-Laythi yaqul sami'tu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu 'ala al-minbar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Hadis ini disebutkan sebagai daripada hadis yang nombor 1, hadis yang pertama daripada kitab Sahih Al-Bukhari. Maksudnya dari Alqamah bin Waqqas Al-Laythi, dia berkata, aku telah mendengar Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu di atas mimbar berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amalan-amalan itu dengan niat, dan bagi setiap seseorang itu apa yang ia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya adalah kerana untuk mendapatkan dunia ataupun untuk mendapatkan perempuan yang dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa yang dia hijrahkan kepadanya. Kalau kita nak tengok dari segi syarah hadis yang ini, yang kita bacakan tadi itu, maksud asalnya first kali dia kata innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amalan itu adalah dengan niat. Kalaulah kita nak beramal ataupun kita nak buat sesuatu amalan, ia pasti disertakan dengan niat. Apabila kita nak solat, kita kena niat. Kita niat solat ini adalah untuk solat apa? Adakah ia solat fardu? Adakah ia solat sunat? Kalau sekiranya ia solat fardu yang mana satu? Kalau ianya adalah solat sunat yang mana satu? Ada pelbagai jenis dan ia perlu disertakan dengan niat. Maksudnya kita perlu niat dahulu sebelum kita nak masuk ke solat tadi tu. Kemudian dia kata wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya bagi setiap seseorang itu apa yang dia niatkan. Kalaulah kita niatkan sesuatu amalan itu adalah kerana untuk mendapat keredaan Allah Ta'ala, maka ia adalah untuk mendapat keredaan Allah Ta'ala. Adapun sekiranya niat kita itu boleh jadi untuk mendapatkan habuan dunia. Contohnya kita solat, kita rajin nak beramal soleh, tapi tujuan kita nak beramal soleh ni sebab apa? Ria'an nas, nak menunjuk kepada orang ramai. Biar kita, bila kita solat depan orang ramai ni, orang nampak kata, Masya Allah, bagusnya dia ni. Supaya orang puji kita. Maka sekadar itu sahaja pahala yang kita dapat. Maksudnya takkan tercapai niat yang asalnya itu untuk nak mendapat keredaan Allah Ta'ala. Perumpamaan yang Rasulullah datangkan dalam hadis ini, Rasulullah sebut kata, barang siapa yang hijrahnya, maksudnya dia niat bila nak pergi hijrah tu, dia niat adalah untuk mendapatkan habuan dunia, ataupun dia niatkan untuk nak menikahi seseorang itu selepas berdiri hijrah, maka ke situlah pergi amalannya. Maksudnya ke situlah perginya niat dia. Jadi semua amalan yang kita nak lakukan, ia mesti disertakan dengan niat. Jadi nak sertakan dengan niat tadi tu, kita kena letakkan dalam hati kita, maksudnya kita niatkan dalam hati kita untuk apa kita nak beramal sesuatu amalan itu. Tak kiralah sama ada dalam bab puasa, dalam bab solat, dalam bab amalan yang selain darinya pun, apa-apa sekalipun, dia mesti disertakan dengan niat. Bahkan sehingga kan kalau orang nak buat benda yang jahat sekalipun, dia akan niat dahulu. Kita sebagai manusia tak akan buat sesuatu benda tanpa kita niat, kecuali dalam keadaan ghaflah yang kita tak sedar. Yang kita tiba-tiba sampai kat satu tempat kata, nak buat apa dekat sini? Kan? Tapi kalau dalam keadaan yang sempurna, yang biasanya kita sebagai manusia ni, apa-apa kita nak buat dahulu pun, ia mesti disertakan dengan niat. Maka bagaimana berlakunya niat itu pula? Biasanya kita dekat Malaysia, kadang-kadang kita terkait niat itu, kita
sentiasa kaitkan dengan kita kena sebut. Sebab apa? Bila kita sebut dengan lidah kita, kononnya hati kita ni akan lebih mudah nak ingat. Jadi bila kita nak solat, contohnya nak solat, dia sebut kat mulut dia pula, kata usolli fardhu dhuhri contohnya, nak siap solat, niat untuk solat zuhur kan, 4 rakaatin lillahi taala contohnya. Jadi bila dia sebut dekat lidah tadi tu, dia kononnya dia sertakan niat itu dengan hati dia. Ataupun kita dalam Ramadan, kadang-kadang kita tengok dekat setengah-setengah surau dekat masjid, dia bila nak niat untuk berpuasa pada keesokan harinya lepas habis tarawih, habis witir, biasanya tok imam dia akan lead, dia kata jom kita pakai niat. Lepas habis semua doa, lepas witir tu dia niat, dia kata nawaitu sawma ghadin an adai fardhi syahr ramadhan hadhihi sanati lillahi taala, ramai-ramai kan. Jadi sebenarnya kalau kita nak niat, tempat kita kata mahalluha, tempat untuk niat itu adalah al-qalb, dalam hati kita. Jadi la yushtarat at-talaffuz, tidak disyaratkan kita untuk nak melafazkan niat itu. Nak sebut dengan mulut kita ini sebenarnya bukanlah syarat. Cukup dengan sekadar kita dah niat dalam hati. Ada yang bertanya, jadi bagaimana saya nak niat dalam hati? Contohnya, niat dalam hati ni apabila kita tahu kita nak buat satu benda tu, maksudnya terus kita dah letak dalam hati kita, kejap lagi saya nak solat zuhur, ataupun dah letak dalam hati kita, esok saya nak puasa, esok dah masuk hari Ramadan, jadi esok saya nak puasa, esok adalah hari seterusnya dalam bulan Ramadan saya nak puasa, maka itu dah boleh dikira sebagai niat. Kerana apa? Sebab dia dah letak dalam hati dia bahawa dia nak berpuasa. Tidak semestinya, tak disyaratkan dia kena lafazkan dengan mulut dia. Jadi begitu juga kalau orang dah bangun waktu sahur. Sahur dia tu memang automatik, bila dia dah bangun waktu sahur, dia dah niat kata saya sahur ni adalah sebab saya nak puasa. Kejap lagi nak puasa ni, dah sekarang ni kita sahur kan, sebelum waktu subuh dia sahur, dia niat kata dalam hati dia memang nak puasa. Jadi automatik itu boleh dikira sebagai niat. Jadi tak semestinya kena melafazkan niat dengan lidah kita. Kemudian kalaulah kita letak untuk Ramadan, khususnya untuk puasa Ramadan, dia ada beberapa syarat. Ada beberapa syarat. Syarat yang pertama adalah at-tabyid. At-tabyid maksudnya kena bermalam. Maksudnya dia kena niat untuk puasa keesokan hari itu pada malam sebelumnya. Malam sebelumnya tak kiralah pada lepas Isyak, tak kiralah waktu pukul 12 ke ataupun pukul 4 pagi sekalipun, asalkan pada waktu malam sebelum nak masuknya subuh pada keesokan hari. Jadi ketika itu yang dia perlu niatkan untuk berpuasa, untuk nak menyempurnakan puasa Ramadan dia. Jadi kerana apa? Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni, dia sebut Rasulullah SAW bersabda, man lam yubayyit as-siyam qabla al-fajr fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak bermalamkan puasanya, maksudnya bermalamkan niat puasanya qabla al-fajr, sebelum waktu subuh, fala siyama lahu, maka tiada puasa baginya. Adapun sekiranya seseorang itu terlupa untuk berniat, maksudnya dia tak ingat nak niat untuk keesokan harinya, maka sepatutnya dia tak boleh, puasanya tu tak dikira. Dia kena tahan puasa tapi dia kena qada. Jadi umumnya hak kita untuk nak beramal, untuk nak berpuasa ini, kita kena niat sebelum pada keesokan harinya untuk puasa yang fardu. Untuk puasa yang fardu perlu niat pada waktu malam sebelum esoknya untuk nak berpuasa. Yang kedua, syarat yang kedua dalam bab niat khususnya bulan Ramadan, at-ta'yin. At-ta'yin maksudnya kena mengkhususkan. Dia kena mengkhususkan niat dia tu untuk puasa apa. Sebab apa? Sebab Rasulullah sebut dalam hadis yang kita baca mula-mula tadi, innamal a'malu binniyat. Dia kata semua adalah amalan itu adalah dengan niatnya. Jadi setiap amalan yang kita lakukan, ia dikira sebagai satu amalan yang mustaqil, yang terasing, yang tersendiri. Jadi contoh kalau kita kata kalau nak solat, kita cerita dulu pada puasa dulu. Kalau tentang bab solat, kalau seseorang itu solat waktu zuhur, maka dia niat, dia dah khususkan solat dia pada kali ini adalah untuk zuhur. Berapa rakaat? 4 rakaat. Dah tahu dah. Kalau nak niat untuk solat maghrib, dia dah kata niatlah hati dia kata memang nak solat maghrib, dan berapa rakaat dia tahu dah? 3 contohnya. Maka begitu juga untuk puasa Ramadan, setiap hari itu dikira sebagai amal mustaqil, amalan yang tersendiri. Maksudnya dia perlu puasa dan perlu niat untuk hari yang tersendiri. Maksudnya hari itu niatnya kena ada niat yang khusus untuk hari itu. Kalau untuk yang keesokannya, sampailah ke seterusnya sampai cukup sebulan dia berpuasa untuk bulan Ramadan. Jadi antara puasa-puasa yang wajib kita khususkan dia punya niat dia tadi, ataupun kita kena bermalamkan niatnya, dia ada contohnya kita puasa Ramadan, ataupun kita puasa qada Ramadan, kita nak gantikan puasa kalau ada puasa yang terlepas, ataupun kita puasa nazar. Dalam bab 3 puasa ni kita kata perlu bermalamkan niat tu, maksudnya kena niat sebelum pada keesokan harinya. Okey.
Kemudian syarat yang ketiga dalam berpuasa Ramadan, yang pertama tadi kita sebut at-tabyid, bermalam. Yang kedua at-ta'yin, iaitu kita kena mengkhususkan. Yang ketiga adalah at-tikrar. At-tikrar maksudnya pengulangan. Maksudnya kita kena ulang tiap-tiap hari untuk nak berpuasa tu, kena niat yang baru. Disebut kat sini, untuk kita nak puasa setiap hari itu, maka dia perlu niat yang baru. Maka seolah tak boleh kita cukupkan dengan satu niat sahaja untuk sepanjang bulan Ramadan, melainkan jadi kita sebut kat sini yang tiga-tiga syarat tadi tu, at-tabyid, at-ta'yin dengan at-tikrar. Ini adalah yang perlu kita khususkan untuk bulan Ramadan. Maksud kita kena bermalamkan niat, kita kena mengkhususkan niat kita itu, dan kita kena ulang setiap hari untuk niat yang baru, untuk puasa yang baru. Adapun sekiranya dia berpuasa untuk puasa yang nafilah, puasa yang sunat, maka puasa yang sunat dia tak perlu nak bermalamkan niat itu. Maksudnya tak semestinya dia kena niat itu pada malam sebelumnya untuk puasa pada keesokan harinya, sekiranya ia adalah puasa sunat. Dalilnya hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda kepadanya pada suatu hari. Rasulullah tanya dekat Sayyidah Aisyah, hal indakum min ghada, adakah ada di sisi kamu daripada apa jenis makanan untuk makan tengah hari? Sayyidah Aisyah kata, qalat la, dia kata tak ada. Qala, maka Rasulullah bersabda, fa inni idzan asum, maka sesungguhnya aku sekiranya begitu berpuasa. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni. Nak cerita dekat sini, kata boleh kita nak niat untuk berpuasa sunat, tapi ia mesti berlaku niat itu sebelum waktu zuhur, maksud sebelum waktu tengah hari. Dia kalau dah terlepas pada waktu zuhur, maka tak dikira dah sebagai untuk nak niat puasa sunat. Jadi berbeza dengan niat puasa Ramadan tadi, dia kena berlaku malam sebelum esok nak puasanya. Untuk puasa sunat, hari yang puasa tu, hari yang kita nak niat puasa tu, sekiranya dia belum makan lagi sepanjang hari tu, sampailah waktu tengah hari dia belum makan lagi, antara waktu tu dia masih boleh nak niat untuk nak berpuasa sunat. Okey. Jadi dalam bab niat puasa ni kita perlu menjaga. Dia bukan dalam niat puasa sahaja, bahkan mana-mana niat untuk amal ibadat sekalipun kita nak buat, kita kena jaga. Mana-mana yang fardu, kita kena khususkan niat kita, dan kita kena ta'yin. Maksudnya kita kena niatkan, kata amalan ini adalah untuk hari yang seterusnya untuk berpuasa contohnya. Amalan ini adalah kalau katalah dalam bab solat, maka niat itu perlu dikhususkan untuk setiap waktu solat. Dia tak boleh nak niat solat, kata aku nak solat untuk sepanjang hari ni terus punya niat. Tak ada. Maka begitu juga dalam bulan Ramadan, tak boleh nak niat untuk nak sebulan terus. Dia perlu niatkan untuk setiap satu hari itu satu niat. Masuk kepada bab kedua kita, iaitu tentang bagaimana puasa itu boleh nak menjaga seseorang daripada syahwatnya. Daripada Alqamah, saya baca hadis dulu. An Alqamah qala baina ana amshi ma'a Abdullah radhiyallahu anhu faqala kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam faqala man istata'a al-ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-farj wa man lam yastati' fa alayhi bis-shawm fa innahu lahu wija'. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Okey. Jadi maksudnya dari Alqamah berkata, di mana aku berjalan dengan Abdullah radhiyallahu anhu, maka dia berkata, adalah kami bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka baginda bersabda, barang siapa yang mampu nak berkahwin, maka berkahwinlah. Maka sesungguhnya ia adalah lebih menundukkan lagi pandangan, dan ia lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka ke atasnya berpuasa. Maka sesungguhnya ia baginya adalah seperti jagaan. Jagaan maksudnya boleh nak membendungnya, menjaganya daripada syahwatnya. Hadis ini cukup simple, cukup mudah. Maksud yang kita boleh ambil daripada hadis ini, ataupun pengajaran yang kita boleh ambil pada hadis ini adalah, barang siapa yang mampu nak kahwin, Rasulullah kata kahwin. Siapa yang ada kemampuan, silakan kahwin. Sebab apa? Sebab bila dia dah kahwin, maka ia lebih menjaga pandangannya. Sebab apa? Sebab pandangannya hanya untuk isteri dia, dia tak ada pandangan orang lain. Kemudian ia lebih menjaga kemaluannya. Dan ada pun, maksudnya Rasulullah sebut sini, barang siapa yang tak mampu pula. Jadi kata orang yang mampu tadi, kahwin. Kalau yang tak mampu macam mana? Kalau yang tak mampu, kalau nak menahan syahwat dia, maka Rasulullah nasihat kita suruh kata berpuasa. Kita kena berpuasa. Sebab apa? Sebab puasa itu boleh nak menjaga kita daripada syahwat. Ada yang bertanya, macam mana puasa tu boleh nak menjaga syahwat? Umumnya bila kita berpuasa, kita akan lebih panggil alert, kita akan lebih sedar untuk kita nak beramal soleh.
Sebab apa? Sebab kita nak jaga puasa kita. Bila kita berpuasa, kita lebih berjaga daripada kita nak berkata-kata yang sia-sia. Kita lebih berjaga-jaga daripada kita nak berbuat perbuatan yang sia-sia. Ataupun kita nak berbuat maksiat. Kita lebih fikir kata, ya Allah, aku nak jaga puasa aku. Maka kita ni akan umumnya akan lebih nak menjaga diri kita daripada amalan yang buruk. Maka begitu jugalah puasa itu boleh nak menahan seseorang itu daripada melakukan perkara yang boleh nak menjatuh ke arah ataupun menjerumus ke arah syahwatnya. Imam An-Nawawi sebut, kata wal muradu huna, maksudnya yang dikehendaki dalam hadis ini anna as-sawma yaqta'u asy-syahwah wa yaqta'u syarrul mani kama yaf'aluhu al-wija'. Kata sesungguhnya puasa itu memotong syahwat. Maksud puasa itu memotong syahwat itu seperti mana dia boleh memotong keburukan daripada kita nak terjerumus ke arah kata yang boleh nak membawa kepada syahwat ini. Dan disebutkan juga dalam Fathul Bari, kata لأن شهوة النكاح تابعة لشهوة الأكل تقوي بقوته وتضعف بضعفه. Dia kata sesungguhnya syahwat nikah ini dia berkait dengan syahwat perut, syahwat makan. Kalau syahwat makan kita kuat, maka syahwat nikah kita ni pun kuat. Kalaulah lemah syahwat makan kita, maka lemahlah syahwat nikah kita. Itu pada satu sudut. Satu sudut yang lain, adapun bila seseorang itu berpuasa, kadang-kadang kita kata puasa tu sebenarnya melemahkan badan kita, kan? Maksudnya kita berpuasa tu kita rasa macam lembek, rasa macam tak larat, lemah. Dia bukan sekadar itu sahaja, bahkan dia boleh nak menolak kita daripada berlaku syahwat. Dan kalau nak ambil konteks hadis ini, kalau disebut dalam kitab Fathul Bari, dia kata lagi, ianya tidak akan terjadi dengan kita berpuasa sehari dua hari saja dah boleh nak tahan syahwat. Tidak. Tetapi ia mestilah kena al-ikthar minas shaum. Kita kena memperbanyakkan lagi puasa, barulah kita boleh nak membendung syahwat kita. Jadi kita kena, bukanlah sampai kita kata boleh nak melemahkan badan kita sampai tak larat nak buat kerja dan sebagainya. Tapi cukup sekadar kita untuk nak menahan nafsu kita dan daripada kita nak memikirkan fikiran yang tak apa nak elok. Jadi maka begitulah kita boleh nak jaga diri kita daripada terjerumus ke arah syahwat. Dan begitu jugalah puasa boleh nak membantu kita untuk nak melawan syahwat kita. Jadi insya-Allah kadar ini saja dahulu daripada saya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.